Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas ahadil asharatil mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتى بمكة متفق عليه. Maksudnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 sahabat yang disaksikan bagi mereka syurga radhiyallahu anhum. Kata Sa'ad, telah tiba Rasulullah SAW menziarahiku per tahun ditunaikan haji wada, haji selamat tinggal, dengan sebab aku ditimpa sakit yang berat. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah ditimpa sakit yang berat seperti yang engkau lihat, yang Rasul tengok. Dan saya mempunyai harta yang banyak dan tidak ada waris yang boleh menerima pusaka melainkan seorang anak perempuan saja. Adakah boleh saya nak sedekah dengan 1/3 harta saya? Sabdanya, jangan. Lalu saya kata lagi, kalau separuh harta, 2/3 harta saya. Rasulullah kata jangan. Lalu aku kata Sa'ad, kalau separuh, Rasulullah kata jangan. Dan aku kata lagi 1/3 Rasulullah. Sabdanya 1/3 jumlah yang banyak ataupun besar. Sesungguhnya engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan berada. Lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan papa, meminta sedekah pada orang ramai. Sesungguhnya tidaklah engkau membelanjakan apa-apa perbelanjaan kerana Allah, malaikat diberi pahala kepadamu, sehingga apa yang mu letakkan pada mulut isterimu. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah,
Adakah saya akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saya? Sabdanya, engkau tidak akan ditinggalkan sehingga engkau beramal dengan suatu amalan kerana Allah. Malaikat Allah akan tambah kepadamu derajat dan ketinggian. Mudah-mudahan engkau akan ditinggal, dipanjangkan umur, sehingga beberapa orang mengambil manfaat daripadamu dan mengambil mudarat daripadamu. Wahai Tuhanku, teruskanlah kelebihan hijrah kepada sahabat-sahabatku, dan jangan engkau jadikan mereka menyeleweng. Tetapi yang malang Sa'ad bin Khawlah, Rasulullah bersedih kerana dia mati di Mekah, tak sempat berhijrah. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan kisah yang berlaku pada seorang sahabat daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga, yang dianggap sebagai ahli syura, ahli mesyuarat ataupun menteri kabinet kepada Nabi SAW, yang jumlahnya 10 orang. Salah seorang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, merupakan salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang dibuktikan keimanannya yang kuat dalam sejarah Islam. Dia masuk Islam, dia mogok lapar dengan sebab dia masuk Islam. Mogok lapar, bukan puasa, mogok lapar. Orang kafir dia tak puasa, mogok lapar dia, kerana Sa'ad masuk Islam. Dan menguguk, kalau Sa'ad degil, dia sanggup nak mati lapar. Dan Sa'ad ni sangat sayang ke mak dia. Macam mana antara mak dengan Islam? Lalu Sa'ad kata, wahai mak, kalau mak mati, lepas tu hidup pula, mati hidup pula, mati hidup pula, saya tetap dengan Islam. Tetap dengan Islam. Menunjukkan bahawa dia sayang pada Islam lebih pada mak dia. Bukan tak sayang ke mak, sayang juga, tapi Islam lebih lagi. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada masa Nabi, dan dia juga orang yang pertama melepaskan senjata di medan perang. Sahabat Nabi yang pertama sekali menggunakan senjata mempertahankan Islam, dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia ditimpa ujian. Per tahun Nabi mengerjakan haji wada', haji selamat tinggal, iaitulah haji yang selepasnya diwafatkan Nabi SAW. Dia ikut Nabi masa itu. Masa di Mekah dia ditimpa sakit yang berat. Sakit berat, dia rasa dia mati dah dengan sakit itu. Dan dia berasa tak ada balik ke Madinah, mati tak boleh ikut Nabi, mati dah, berat sangat sakit. Lalu Nabi berziarah dia. Dia kata, wahai Rasulullah, saya sakit berat, dan saya tak ada waris yang boleh terima pesaka melainkan seorang anak perempuan. Harta saya banyak. Harta saya banyak. Maknanya kalau saya mati, boleh ke bini saya 1/8. Lepas tu anak saya boleh separuh. Separuh tu kalau bagi 8, 4. Boleh ke anak perempuan, boleh ke bini, 5, 3 gomo ke orang lain. Orang lain tu siapa? Dia adik-beradik dia, bukan anak dia, ataupun sepupu dia. Kalau tak ada adik-beradik, iwan sedap-sedap boleh pada anak bukan anak dia belaka. Ni kita perangai kita lah ni. Perangai orang ni. Ni Tuhan ajar kita ni. Takut bukan anak terima pesaka, sepupu terima pesaka, rasa nak marah pula. Tu semua perangai setan belaka tu. Ni nak ajar ni. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak saya nak wasiat 1/3 harta saya nak sedekah, supaya jangan banyak boleh ke ni waris ni, hak bukan anak ni. 2/3. Nabi kata 2/3 tu banyak sangat. Kalau separuh,
Separuh banyak, Nabi kata. 1/3. 1/3 tu dah banyak. 1/3 tu banyak, jumlah yang besar. Wahai Sa'ad, mu tinggal warismu dalam keadaan ada harta tak minta sedekah. Lebih baik daripada mu tinggal warismu dalam keadaan minta sedekah, tak ada harta. Sesungguhnya apa saja hartamu yang turun pada orang, beri pada orang, apa saja, termasuk mu suak pada isterimu, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Satu suak saja. Wahai Sa'ad, maknanya harta kita jatuh ke sesuatu dia pun Tuhan beri pahala, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tuhan beri pahala, jangan bimbang. Semua boleh pahala belaka. Ada ini menunjukkan bahawa wasiat tak boleh lebih pada 1/3. 1/3 saja tak boleh lebih. Hak baki itu ditinggal sebagai pesaka. Ini hukum syarak. Ini hukum agama daripada hadis ni. Hadis ni menunjukkan bahawa seorang yang berniat nak buat baik boleh pahala. Boleh pahala, dia niat nak buat baik boleh pahala. Dan menunjukkan hadis ni juga Sa'ad sangat cinta kerana ikut Nabi. Sehingga kalau boleh biar panjang umur, biar jangan dia mati ke Mekah, mati di Mekah. Dia takut dia tak boleh dapat pahala hijrah. Pahala hijrah ni sangat besar. Kalau boleh biar mati di luar Mekah, walaupun dia orang Mekah, tak apa mati di tanah air dia sendiri. Kita ni kalau boleh biar mati kapung lah. Kalau mati di luar pun balik mayat balik kapung juga. Sebab begitu menau. Saat tidak, dia takut hilang pahala hijrah dia, tak apa, jangan mati kapung, biar mati di tempat dia berhijrah. Berhijrah kerana agama, nak menegakkan Islam. Dia tanya Rasulullah, saya ni panjang umur ke tak? Dia tanya, saya bagaimana? Rasulullah kata, Tuhan panjangkan umurmu. Panjangkan umurmu, dengan sebabmu panjang umur ni ada orang boleh faedah, ada orang boleh menyakit. Orang boleh menyakit dengan sebabmu panjang umur. Orang boleh faedah dengan sebab kekayaan dia membawa kebajikan pada orang ramai. Dan dia hidup di zaman Sayyidina Umar. Panjang umur dia. Zaman Sayyidina Umar. Dan dia dilantik oleh Sayyidina Umar menjadi panglima tentera Islam untuk menyerang Parsi dan menjatuhkan kerajaan Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah dihantar ke barat untuk menghadapi tentera Rom, mengalahkan Rom. Sa'ad dihantar ke timur menghadapi Parsi, menjatuhkan kerajaan Parsi. Artinya betul hadis ni perkara yang akan datang yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Artinya ada manusia yang mendapat mudarat dengan sebab panjang umur, iaitu jatuhnya kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi jatuh. Bila Al-Musanna bin Harithah, seorang panglima yang handal menghadapi Parsi, mendapat luka parah setelah Khalid bin Walid pergi ke Syam. Lalu Musanna tulis surat minta hantar bantuan. Sayyidina Umar nak pergi sendiri. Sahabat-sahabat kata, mu tak boleh pergi, mu khalifah, mu ketua negara. Kalau mu pergi, siapa dia pula? Ketua negara dia perang sendiri. Biar dulu ganti orang lain. Pilih-pilih Sa'ad dipilih untuk pergi ke Parsi menghadapi tentera Parsi. Maka apa yang disebut oleh Nabi, satu golongan manusia akan mendapat celaka dengan sebabmu. Iaitulah orang kafir mendapat celaka dengan sebab Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan mereka, menjatuhkan kerajaan Parsi. Ini betul sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi hadis ni menunjukkan betapa Tuhan perkenankan doa Nabi, dan Tuhan jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang yang diperkenankan doa. Sa'ad ni diperkenankan doa dia. Kita baca dalam hadis dulu bagaimana setelah dia duduk di Iraq, Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur. Sayyidina Umar hantar orang siasat gubernur-gubernur dia ni molek ke dok.
Orang tu kita siasat lagi ke masjid, tanya macam mana Sa'ad ni, dia meretoh molek ke tak? Lalu bangun jenis orang mengada-ngada. Mengada-ngada jenis sedap cakap. Dia kata Sa'ad ni tak meretoh tak betul, dia kata. Dia tak cara ke kami pun, balik tak pergi ke rumah dia agaknya. Nak suruh pergi ke rumah dia. Nak pergi ke rumah dia agaknya. Tak menyenangkan kami Sa'ad ni. Dia cakap begitu. Sayyidina Umar panggil Sa'ad. Betul mu Sa'ad? Orang beritahu mu ni meretoh tak betul. Sa'ad kata, ya Allah ya Tuhanku. Dia doa. Doa dia makbul. Ya Allah ya Tuhanku. Sekiranya apa yang dia kata tu bohong, panjangkan umur dia. Panjangkan umur dia. Sa'ad kata. Kalau dia kata tu tak betul. Dan fitnahkan hidup dia. Fitnahkan hidup dia. Tiba-tiba Tuhan jadikan orang yang mengada-ngada tu umur panjang. Siapa tua jatuh ni kening ni tua. Ubang kening ni jatuh umur tua. Terlalu tua. Tuhan jadikan dia ni duduk ita orang puang umur tua dah. Duduk tepi jalan tengok orang puang lalu. Lalu orang kata ni boleh nyakit ni, doa Sa'ad ni, doa Sa'ad. Dia makbulkan doa dia, jangan main. Orang dia makbulkan doa, jangan kita fitnahkan dia. Itu bahaya. Bahaya, bencana. Tuhan terima doa dia, boleh menyakit. Itu dia. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Iaitu hadis ini. Dan Tuhan panjangkan umur Sa'ad. Dan menunjukkan betapa Nabi sayang pada sahabat dia. Termasuklah sahabat yang mati di Mekah, tak sempat berhijrah. Tak sempat berhijrah, tak dapat kelebihan hijrah, tapi dapat kelebihan niat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an. Abu Hurairah ni gelaran dia. Hurairah makna dia anak kucing. Nabi panggil dia Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing. Kerana satu hari diriwayatkan Nabi tengok dia duduk main anak kucing. Nabi kata, mu ni bapa pada anak kucing. Hurairah, Abu Hurairah. Menjadi gelaran dia. Nama dia Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an. Katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh badan kamu dan kepada rupa paras kamu, dan tetapi dia memandang kepada hati-hati kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa harga diri kita di sisi Allah ialah hati kita. Iman yang ada dalam hati kita dan ikhlas yang ada dalam hati kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tak tilik kepada tubuh badan dia, sama ada baka keturunan dia, keturunan dia. Walaupun dia baka Nabi, tapi tak ikut Nabi. Anak beranak Nabi, tak ikut Nabi, tak jadi apa. Dia berbangga, saya ni keturunan Nabi. Macam orang Yahudi lah, keturunan Nabi Ibrahim, orang Yahudi ni. Tapi Yahudi nak buat apa? Begitulah juga kalau orang tu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lawan Nabi, serupa dengan Abu Jahal juga. Serupa dengan Abu Lahab, tak jadi apa. Tuhan tak tengok pada tubuh badan seseorang. Rupa parah dia, warna kulit dia, putih hitam dia, harta dia, pangkat dia. Tuhan tak tilik.
Tuhan tilik kepada hati-hati seseorang. Sifat yang ada dalam hati, sifat takwa, takut kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala, tinggal halangan dia, dan ikhlas niat kerana Allah dalam amalan dia. Firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, iaitu Adam dan Hawa. Semua manusia daripada keturunan Nabi Adam dan isterinya Hawa. Tak ada manusia keturunan buluh betung. Dalam hikayat orang Melayu ada manusia keturunan buluh betung, tu pelawak belaka. Tu pelawak. Dalam hikayat tu pelawak semua tu. Tak ada. Tanah sukul arwah. Manusia ada keturunan buaya, keturunan apa, itu semua saki baki ajaran jahiliah. Quran mengatakan manusia daripada Adam dan Hawa melahirkan manusia juga, zuriat manusia juga. Ini kenyataan Al-Quranul Karim. Semua manusia asal daripada Adam dan Hawa, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Macam-macam bangsa. Ada bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Eropah, bangsa Afrika, bangsa belah Melayu ni, Asia Tenggara, macam-macam bangsa. Suku kaum, keturunan suku kaum. Kaum ni anak beranak ni. Tuhan jadikan manusia berbagai bangsa, berpuak, bersuku kaum, berbagai keluarga, lita'arafu, untuk berkenal-kenalan di antara satu sama lain, bagi memakmurkan bumi. Apa makna ta'arafu? Ada tukang besi, ada yang tanang, ada yang bawa kereta, ada yang macam-macam. Kemudian berhubung di antara satu sama lain. Tukang besi duduk tukur besi je, tak jadi apa. Nak buat apa besi? Kena ada orang akuk pula, buat benda pula. Orang petanang tak ada cok daripada besi, tak boleh. Maka lita'arafu, Tuhan jadikan. Orang ke laut tak boleh makan atas ikan saja, kena ada hasil pertanian. Ini makna lita'arafu, berkenalan di antara satu sama lain, bertukar-tukar hasil kebolehan antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang paling taat kepada Allah, itu yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Di sinilah bila Islam masuk ke negeri lain, diterangkan dengan cara bebas, tak ada gangguan. Ramai berbagai-bagai bangsa masuk Islam. Kerana selama ni mereka diperhambakan di antara satu sama lain, dihina di antara satu sama lain. Islam menjadikan mereka semua manusia mulia. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah. Manusia tidak boleh memperhambakan di antara satu sama lain. Tak boleh zalim antara satu sama lain. Sama ada sesama Islam ataupun sesama manusia. Asalnya begitu. Kita tak paksa orang masuk Islam. Dia masuk Islam jadi saudara kita, se-Islam. Dia tak masuk Islam jadi saudara sesama manusia. Dengar dulu apa dia Islam. Jangan paksa dia. Kalau paksa dia, dia masuk Islam tipu. Tak boleh. Dia tengok Islam, banyak orang yang baca Quran, baca terjemahan dia banding dengan ajaran lain, menyebabkan mereka masuk Islam. Islamlah yang memuliakan manusia, yang meletakkan martabat diri manusia, berbeza dengan binatang, berbeza dengan kayu, batu dan sebagainya. Hadis yang ke-8. Wa Nabi Musa
Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berasal dari negeri Yaman. Dia datang dengan rombongan kaum dia ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Bila dengar Nabi dah berhijrah ke Madinah, dia bawa kaum dia bertemu dengan Nabi. Belum dia sapa, Nabi dah bersabda. Nabi kata akan tiba kepada kamu satu rombongan yang Tuhan jadikan hati-hati mereka lembut. Lembut hati mereka ni, tak kerah. Mereka datang untuk menerima Islam dan mereka masuk Islam. Nabi puji rombongan Abu Musa al-Ash'ari yang datang dari Yaman. Dan dia mendampingi Nabi SAW menjadi sahabat yang alim, terutama dalam ilmu Al-Quranul Karim. Dilantik oleh Nabi jadi gubernur di Yaman. Dilantik oleh Sayyidina Umar jadi gubernur di beberapa daerah di Iraq. Zaman Bakar, zaman Sayyidina Umar jadi gubernur di Iraq. Dia meriwayatkan beberapa hadis. Di antara hadis yang kita baca ni, kata dia telah ditanya, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang yang berperang kerana nak tunjuk berani, yang berperang kerana puak, kerana keluarga, kerana puak, termasuklah kerana bangsa, yang berperang kerana nak tunjuk kepada orang. Siapa yang berperang pada jalan Allah fisabilillah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi, itulah dia fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa perjuangan Islam itu mesti perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah. Apa makna menegakkan kalimah Allah? Menegakkan hukum Allah yang ada dalam Quran. Tujuan kita berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi. Hukum Allah mengatasi segala hukum yang lain. Menyempurnakan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitulah agama Islam, untuk menzahirkan, untuk memenangkan, untuk meninggikan, yakni Islam ini, mengatasi segala agama-agama dan ajaran-ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin benci, tak nak, kita tak peduli. Nak menangkan agama Allah. Menangkan agama Allah dengan makna hukum dia dilaksanakan, syariat dia diamalkan dalam semua perkara urusan kehidupan. Ada hukum Allah, ada hukum manusia. Kena pakai hukum Allah, hukum manusia kena tolak. Contohnya, hukum Allah kata arak haram. Semua arak adalah haram. Hukum manusia kata kalau ada lesen halal. Tak ada lesen bawa haram. Kena tolak hukum manusia, pakai hukum Allah. Hukum Allah kata penjenayah kena hukum qisas. Kena hukum qisas. Undang-undang manusia kata dah ada undang-undang jenayah ada hari ni, malik dah. Tolak hak manusia, pakai hukum Allah. Hukum qisas. Hukum Islam kata pencuri kalau cukup nisab dia, cukup
Syarat-syarat dia kena kerak tangan. Quran kata, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Ni ayat Quran. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, yang ni boleh cukup syarat dia kena kerak tangan. Undang-undang manusia kata dok kena J. Tolak undang-undang manusia, nak tegakkan undang-undang Allah. Perjuangan kita ialah untuk meninggikan kalimah Allah. Kalimah Allah ni kata Allah. Apa dia kata Allah? Quran lah. Yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau perjuangan kita nak meninggikan kalimah Allah, itulah fisabilillah. Kalau perjuangan kerana nak tunjuk berani, Tuhan tolak. Kalau nak tunjuk berani, nak beri semangat ke orang nak memenangkan agama Islam, itu tak apa. Nak memenangkan agama Islam, berani, biar orang lain berani juga, itu tak apa. Macam sahabat-sahabat Nabi. Contohnya, dalam beberapa peperangan, di antara peperangan Badar, bila Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yuqatilul yawma rajulun muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam kekuasaannya, tidaklah berperang pada hari ini seorang di kalangan kamu, dia mara, dia tidak undur, malaikat Tuhan masukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata. Lalu seorang sahabat duduk makan buah kurma. Tengah makan buah kurma, ada 2-3 util lewat habis. Lalu dia kata, tak ada yang menghalang aku dia masuk syurga, malaikat buah kurma baki ni. Lalu dia lemparnya, terus masuk dalam musuh. Tak dengar arahan, mati dia. Mati dia. Ini bukan nak tunjuk berani, ini berani sungguh nak mempertahankan Islam dan beri semangat pada orang lain. Beri semangat supaya orang lain berani juga. Jangan tujuan nak tunjuk-tunjuk berani je, itu tak boleh. Berani kerana nak memenangkan agama Islam, itu tak apa. Berjuang kerana mempertahankan keluarga, mempertahankan anak beranak, walaupun dia salah, walaupun dia jahiliah, walaupun dia bukan Islam. Jawab dia, perjuangan ditolak oleh Allah Ta'ala. Memang Tuhan suruh kita pertahan anak beranak. Orang kaca anak beranak kita dengan zalim, nak ceroboh anak isteri kita, wajib kita kena pertahan. Mati syahid, Nabi kata. Mempertahankan keluarga kita yang nak dia zalimi oleh orang, mati syahid. Ini pertahankan bangsa kita walaupun dia tak betul. Pertahankan keluarga dia walaupun dia tak betul, itu tak boleh. Itu maknanya. Maknanya dia berjuang kerana kekeluargaan, bukan kerana agama. Agama kena letak di hadapan. Ataupun berjuang kerana nak tunjuk-tunjuk korang dia berani, bukan kerana Allah. Ini semua ditolak oleh Allah SWT. Di sinilah pahaman yang dinamakan nasionalisme. Nasionalisme ataupun pahaman kebangsaan dijadikan akidah. Ini bercanggah dengan Islam. Kita sayang kepada bangsa tak jadi salah. Nabi sayang ke bangsa dia. Nabi Nuh sayang ke bangsa dia. Nabi Hud sayang ke bangsa dia. Nabi Lut sayang ke bangsa dia. Nabi Ibrahim sayang ke bangsa dia. Nabi Muhammad SAW sayang ke bangsa dia. Quran menyebut, ya qaumi i'budullah, wahai kaum bangsa yang aku sayang, abdikan diri kamu kepada Allah. Ini seruan nabi-nabi. Wahai kaum yang aku sayang, bangsa yang aku sayang, abdikan diri kepada Allah. Semua nabi sayang ke bangsa dia. Tetapi sayang ke bangsanya, selamatkan bangsanya dengan Islam. Kalau sekiranya bangsa atas pada Islam lagi, asal bangsa sudah Islam berbelakang, tegak Melayu, hidup Melayu, Islam tak tahu apa mana, ini perjuangan kebangsaan ni, ini salah, ini tak betul.
Yang menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan kita ialah Islam. Islam ditegakkan. Jangan bangsa lebih pada Islam. Ini tak boleh. Hadis yang ke-9, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Barakah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-musliman bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balu al-maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Nama dia Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila bertemu dua orang Islam dengan pedang keduanya, dengan kedua-dua pedang milik bagi keduanya, maka yang membunuh dan dibunuh kedua-duanya dalam neraka. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, ini yang membunuh, apa pula yang dibunuh? Sabdanya kerana dia juga ingin untuk membunuh saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila dua orang Islam berkelahi guna senjata, seorang membunuh seorang yang lain, Nabi kata dua-dua masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Lalu Nufai' tanya, wahai Rasulullah, hak tukang bunuh tu mana sabarlah masuk neraka, hak kena bunuh masuk neraka juga. Pasal apa? Nabi kata kerana dia juga niat nak bunuh. Dia niat sungguh nak bunuh hak ni juga. Cuma medang ke kawan ni, dua-dua tu. Yang pertama kerana kesalahan membunuh, yang kedua kerana niat sungguh-sungguh nak membunuh. Menunjukkan bahawa niat menyebabkan jadi bencana bagi seseorang. Ini bahayanya. Bunuh adalah dosa yang sangat besar. Disebut dalam Quran. Kami tulis pada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Kami mewajibkan berbani Israel, barang siapa yang bunuh satu nyawa tidak dengan sebenar, seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Bunuh seorang dia macam manusia bunuh manusia yang ramai. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, seolah menyelamatkan manusia seluruhnya. Itu dosa bunuh ni. Dosa selamat orang daripada mati besar, pahala selamat daripada mati besar juga. Pahala maafkan orang besar juga. Begitulah juga dosa membunuh seorang. Pasal apa? Bila bunuh seorang, bunuh zuriat yang akan lahir daripadanya. Zuriat dia nak kata berapa juta akan lahir daripada dia. Itu besarnya dosa membunuh ni. Dan sebab itulah hukuman jenayah membunuh sangat berat. Sangat berat hukum jenayah membunuh ni. Dan oleh kerana kesalahan jenayah membunuh ni termasuk dalam hukum qisas. Hukum qisas ni adalah hak manusia. Tuhan beri kepada manusia boleh memaafkan. Iaitulah keluarga yang terdekat dengan si mati, wali dia boleh memaafkan. Bila maaf tukar pada diat, bayaran denda. Nak maaf pun boleh juga. Boleh maaf. Dan pahala memaaf sangat besar. Disebut dalam hadis boleh masuk syurga dengan tiada hisap. Bunyi mudah je tapi nak buat payah. Bila orang bunuh ayah kita geram dah lalu, kau boleh nak cicam. Itu dia, semangatnya begitu.
kesabaran yang tinggi sahaja yang boleh memaafkan. Bunuh dosa besar, memaafkan pahala besar. Itu dia. Hadis ni mengatakan yang membunuh, yang kena bunuh, dua-dua masuk neraka. Islam belaka ni. Dua-dua Islam. Yang membunuh Islam, yang kena bunuh Islam, dua-dua masuk neraka, kata Nabi. Balah tak padang ke benda, tak padang kih. Kecuali kerana nak mempertahankan keluarga dia. Orang nak kacau keluarga dia, nak kacau harta dia, nak rapuak harta dia, dia lawan, mati dia, mati syahid. Itu lain. Ini kerana balah kelahi. Kelahi antara satu sama lain, tak benda sabar. Kelahi, bunuh. Salah satu daripadanya, dua-dua masuk neraka, kata Nabi. Hadis ini mengatakan yang membunuh, yang kena bunuh masuk neraka. Ada juga satu hadis yang lain, Nabi bersabda, "Innallaha yadhhak al-qatil wal maqtul fil jannah." Allah Taala suka, kata Nabi. Allah Taala suka, Allah Taala ketawa. Yadhhak ni ketawa. Macam mana Tuhan ketawa juga, suka juga. Nabi kata suka. Suka macam kita, tak sama dengan kita. Tak sama. Allah Ta'ala sangat gembira, sangat suka. Kerana dua orang yang membunuh dan kena bunuh masuk syurga belaka. Ada hadis ni pula. Macam mana? Yang membunuh masuk syurga, yang kena bunuh masuk syurga juga. Nabi kata, dua-dua ni berperang, satu pihak Islam.